الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada saudara sekalian dan diri saya sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bersempena kemasukan mahasiswa UTM bagi sesi pengajian semester 1 2012-2013, mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan ilmu melakarkan tamadun yang unggul. Islam meletakkan seorang pendidik pada kedudukan yang tinggi dan mulia. Pendidik sebenarnya melaksanakan sebahagian tugas seorang rasul. Para rasul telah mendidik umatnya, mengeluarkan mereka daripada kejahilan kepada kebenaran, kegelapan kepada cahaya, kemungkaran kepada ketaatan, dosa kepada pahala, dan cinta kepada dunia bakar menjadi cinta kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Begitu juga dengan peranan dan tugas seorang pendidik. Mereka bertanggungjawab mendidik masyarakat menjadi orang yang berilmu dan berguna. Oleh itu, apabila kita bercakap tentang pendidik, kita sebenarnya bercakap tentang salah satu tugas dan peranan para rasul. Banyak persamaan tugas di antara seorang rasul dan pendidik. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan dirinya sendiri sebagai seorang pendidik, itu adalah satu petanda yang amat jelas betapa tingginya kedudukan dan kemuliaan seorang pendidik. Pendidik adalah di antara permata yang sangat berharga kepada negara. Pendidik yang berkualiti tidak pernah mengenal penat, berkira masa, wang ringgit dan tenaga. Mereka akan sentiasa berusaha untuk memberi didikan yang terbaik bagi memastikan anak bangsa berjaya menjadi insan yang kukuh kerohaniannya, tinggi nilai keilmuannya, sempurna akhlak dan budi pekertinya. Tanpa bimbingan pendidik, pincanglah perjalanan tadbir urus sesebuah negara dan akan rosaklah bangsa yang dipimpin. Justru tidak dapat dinafikan kejayaan sebuah bangsa atau negara adalah juga kejayaan para pendidik di dalam membangunkan kualiti keilmuan masyarakatnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita teliti dalam sejarah ketamadunan Islam, telah lahir sejumlah pendidik yang merupakan alim ulama atau sarjanawan yang hebat. Mereka adalah golongan yang amat dihormati sejak dahulu lagi. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dididik agar mereka menghormati orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah,
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang mendapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Suratul Mujadalah, surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Martabat orang yang berilmu itu ada kaitannya dengan disiplin ilmu yang diketahuinya dan kadar ilmu yang ada pada dirinya. Menurut Imamul Ghazali, ilmu yang paling tinggi martabatnya ialah ilmu yang membawa kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ia membawa kita tunduk, patuh dan semakin mengabdikan diri dengan sepenuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Proses pembelajaran ini begitu halus dan penuh dengan adab dan akhlaknya, sehingga diucapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam syairnya, "Man 'allamani harfa kuntu lahu 'abda." Sesiapa yang telah mengajarkan daku walaupun satu huruf, daku rela menjadi hambanya. Daku rela menjadi hamba kepadanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan sesebuah impaya atau bangsa banyak bergantung kepada pencapaiannya dalam pelbagai bidang disiplin ilmu. Pencapaian ini akhirnya menjadi sumbangan tamadun manusia kepada peradaban dunia yang kekal mempengaruhi perjalanan masyarakat dunia sejak dahulu hingga kini. Lihat bagaimana besarnya sumbangan tamadun dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Babylon, Yunani, Rom, Parsi, China, India, Jepun, Eropah dan paling penting tamadun Islam dengan keunggulannya berbanding tamadun lain yang pernah dibina dan dicatat dalam sejarah dunia. Prinsip ini juga yang mendasari tamadun Islam dan menjadikan ia berbeza dengan tamadun lain di dunia. 3 ciri utama tamadun Islam adalah: pertama, akidah suci yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syariah yang dijadikan panduan serta peraturan hidup. Dan ketiga, akhlak mulia. Ciri ini yang membuatkan pembinaan tamadun gemilang oleh umat Islam lebih bererti berbanding bangsa lain di dunia. Tamadun Islam yang berasaskan prinsip suci contohnya yang diwakili oleh kerajaan Bani Umayyah di Damsyik pada tahun 661 hingga 750 Masihi dan Andalus pada tahun 756 hingga 1031 Masihi dan Bani Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masihi memperlihatkan keunggulan yang tiada tolak bandingnya ilmu pengetahuan pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, berkembang dengan pesat dan meliputi bidang bahasa, sastra, sains, perubatan serta ilmu agama seperti hadis, fiqh, tafsir dan tauhid. Antara kota yang menjadi tumpuan perkembangan ilmu adalah Kufah dan Basrah di Iraq. Kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Andalus berkembang lebih pesat. Selain berjaya membina tamadun lebih besar dalam pelbagai aspek agama dan bukan agama, Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah pada abad ke-4 Hijriah. Bangsa Eropah memperoleh manfaat daripada perkembangan ini. Mereka berpeluang mempelajari banyak ilmu Islam yang berkembang di seluruh Andalus.
ia bukan saja di Cordova, malah bandar lain seperti Seville, Toledo dan Granada. Kerajaan Abbasiyah pula, kegemilangan juga setanding Bani Umayyah di Andalus. Kota Baghdad seperti Cordova juga memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan tamadun kegemilangan Islam, terutama pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kegemilangan zaman pemerintahan kedua-dua pemerintah beribawa ini mendorong sejarawan menamakan zaman keemasan kerajaan Abbasiyah. Hal ini kerana pada zaman itu kegiatan ilmiah berkembang dengan amat pesat melalui penulisan buku, penterjemahan, hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara maju luar termasuk Eropah, India dan China secara meluas. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil kegiatan ilmiah ini melahirkan ramai tokoh ulama, ahli bahasa, sastra dan tokoh dalam bidang ilmu yang lain termasuk bidang astronomi, astrologi, matematik, perubatan, seni muzik dan falsafah. Kesan dan pengaruh kegiatan ilmiah ini terhadap dunia luar amat besar. Berbicara mengenai Baghdad yang diasaskan oleh Al-Mansur pada tahun 762 Masihi atau nama asalnya Madinatus Salam, tentunya tidak lupa untuk mengaitkannya sebagai salah satu ikon utama tamadun Islam. Kedudukan penting Baghdad membanggakan, namun yang tragisnya, kota itu kerap menjadi tumpuan misi kehancuran oleh manusia yang tidak bertamadun. Serangan dan kemusnahan ke atas Baghdad bagaikan pita rakaman yang diulang berkali-kali. Apa yang menyedihkan, kejatuhan Baghdad turut meruntuhkan bersama-samanya asas keyakinan umat Islam bahawa mereka masih boleh membina tamadun berpandukan kegigihan dan usaha keras generasi sebelumnya. Agung kebanggaan Islam ini mengalami kehancuran buat pertama kalinya ketika pemerintahan Al-Mu'tasim tahun 1258 Masihi, apabila Hulagu Khan, iaitu cucu Genghis Khan yang memimpin 200,000 tentera kejam Mongol menyerang Baghdad. Khalifah pembesar Baghdad serta umat Islam dibunuh dan mayat mereka dicampakkan ke dalam sungai Tigris. Bangunan yang menjadi mercu tanda kegemilangan Islam dirobohkan. Demikian juga Baitul Hikmah, universiti dan madrasah yang menjadi nadi penggerak perkembangan tamadun dunia pada zaman itu turut dimusnahkan. Sungai Tigris juga menjadi saksi terpadamnya khazanah ilmu Islam yang dihumbankan ke dalamnya, lalu menukar airnya menjadi lautan tinta yang pekat. Kehancuran dan keruntuhan kota Baghdad sering diratapi oleh umat Islam, sama ada pujangga maupun orang biasa. Ibnu Jauzi, sastrawan muda Andalus yang dititah Sultan Abu Inan supaya bekerjasama dengan Ibnu Battutah dalam penghasilan karya Rihlah Ibnu Battutah, turut memetik syair ilham Abu Tamam Habib Ibnu Aus. Beliau seolah-olah dapat melihat sendiri tragedi yang menimpa Baghdad. Demi Allah, sesungguhnya tinggal di Baghdad seseorang yang mengumumkan kematiannya. Tangisilah akan keruntuhan zamannya. Pada satu masa dulu, ia tetap gemilang walaupun peperangan menyala, lalu api dipadamkan sedikit di segenap pelusuknya. Manusia mengharapkan detik gemilangannya akan kembali tiba, tetapi kini segala harapan yang disimpan menjadi suram laksana wanita tua yang meninggalkan zaman mudanya dan hilang kecantikan yang menghiasi dirinya. Dari satu aspek, kehancuran kota Baghdad dan kemusnahan ribuan monumen yang melambangkan kegemilangan tamadun Islam zaman silam haruslah pula ditanggapi dengan penuh keinsafan, bijaksana dan jiwa terbuka. Ada limpahan rahmat yang tidak terlihat oleh pandangan mata di sebalik keruntuhan dan kehancuran kota warisan Islam serta monumen yang melambangkan tamadun yang bermula sejak kurun ke-7 ini.
Keruntuhan Baghdad buat kesekian kalinya oleh Amerika Syarikat pada 12 April 2003 membawa rahmat ilahi yang mungkin tidak terjangkau dari pemikiran manusia sejagat yang terbatas. Hancuran monumen berharga dan kemusnahan muzium serta perpustakaan termasuk perpustakaan Al-Quran di Kementerian Wakaf Agama di sekitar kota Baghdad yang menyimpan hazanah tidak ternilai harganya turut menghancurkan jiwa umat Islam seluruh dunia. Kita harus menerimanya dengan penuh redha dan insaf. Inilah cabarannya untuk kita umat Islam khususnya di Malaysia untuk kembali bangkit membina semangat dan kekuatan agar berupaya membina tamadun gemilang. Jikapun tidak standing Baghdad, gagasan idea dicetuskan dan yang tinggal hanyalah kesungguhan untuk membuktikan bahawa kita berkeupayaan menjadikan cita-cita murni ini bukan sekadar mimpi atau khayalan, tetapi benar-benar suatu kenyataan. Lebih penting, buktikan juga bahawa tamadun yang dibina itu tidak sesekali akan terikat dengan turutan alam, dengan tuntutan alam, sejarah maupun resam dunia, iaitu yang berada di puncak pasti akan kembali ke tanah semula. Dengan kata lain, kita mesti berusaha menghindari perkara negatif hasil perbuatan sendiri bagi memastikan pencapaian tamadun kita sentiasa berada pada tahap cemerlang dan gemilang. Sidang Jumaat yang dimulakan Allah SWT, marilah kita bersama memperkasakan potensi ilmu dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya kita sekarang dikelilingi oleh golongan intelektual negara yang sentiasa bersedia membantu dan mendidik kita ke arah yang lebih sempurna. Manfaatkanlah kewujudan kita di Universiti Teknologi Malaysia ini untuk memperkasa ilmu bagi melahirkan insan yang bertakwa, seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan ketamadunan negara yang berasaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mahasiswa, jangan lepaskan peluang untuk meroka pelbagai disiplin ilmu yang ada di Raudah UTM ini. Ini kerana anda semua merupakan generasi pelapis kepada kecemerlangan umat Islam di masa akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين 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 يا موفق الطائعين وفق دار طاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini ialah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Ali Syariatika Sultan Ibrahim Ibnu Marhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zahri Sufia binti Almarhum Sultan Idris Shah Tengku Ismail Ibnu Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putra-putra dan putri-putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.